Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam PDPR Sains tahun 4 dan tajuk kita pada kali ini ialah kemahiran proses sains, iaitu kemahiran proses sains membina hipotesis dan mengeksperimen. Mari kita lihat dulu objektif mengajar kita pada kali ini. Yang pertama, murid-murid dapat menganalisis 2 hingga 3 hipotesis dalam penyiasatan sains dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat menganalisis 5 hingga 8 langkah mengeksperimen dalam penyiasatan sains dengan betul. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, pertama, murid-murid dapat mengenal pasti cara untuk menulis hipotesis dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti langkah untuk merancang, melaksanakan dan membuat rumusan penyiasatan sains. Baiklah murid-murid, apakah itu hipotesis? Hari ini kita akan lihat apa yang dinamakan sebagai hipotesis. Mari kita lihat dulu situasi antara Bobo Boy dan juga Gopal ini. Bobo Boy dan Gopal ingin menjalankan satu eksperimen, iaitu mereka ingin membina satu payung terjun. Bobo Boy telah membina payung terjun yang besar saiznya, manakala Gopal telah membina payung terjun yang lebih kecil daripada Bobo Boy. Beza antara Bobo Boy dan Gopal ialah saiz payung terjunnya. Bobo Boy berkata, payung terjun saya yang besar ini akan mengambil masa yang lebih lama di udara. Manakala Gopal pula berkata, tidak, payung terjun saya yang kecil ini akan mengambil masa yang lebih lama di udara. Baiklah murid-murid, apa yang Gopal dan Bobo Boy telah lakukan ini adalah dinamakan sebagai hipotesis, iaitu mereka membuat hubungan antara dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Bermaksud, hipotesis ialah murid-murid dapat menyatakan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas yang dirasakan benar. Seperti mana Bobo Boy tadi, dia rasakan bahawa payung terjun besar dia itu terbang lebih lama. Begitu juga dengan Gopal, dia rasakan bahawa payung terjun kecil ia terbang lebih lama. Namun, siapakah yang benar dan siapakah yang tidak benar? Untuk mengetahui sama ada payung terjun siapakah yang terbang lebih lama, mereka perlulah melaksanakan eksperimen. Baiklah murid-murid, ini bermaksud hipotesis dilakukan sebelum murid-murid melaksanakan eksperimen. Untuk menguji hipotesis tersebut benar atau tidak, murid-murid perlulah melakukan eksperimen. Selepas eksperimen, murid-murid bolehlah menyatakan sama ada hipotesis murid-murid diterima ataupun hipotesis murid-murid ditolak. Mari kita lihat situasi seterusnya antara Gopal dan Bobo Boy. Baiklah murid-murid, setelah Gopal dan Bobo Boy membuat hipotesis tadi, mereka pun melaksanakan eksperimen. Mereka melepaskan payung terjun masing-masing dari tempat yang tinggi dan mengukur masa berapa saatkah payung terjun tersebut terbang di udara sehingga ia jatuh. Dan keputusannya menunjukkan bahawa payung terjun Bobo Boy terbang 10 saat di udara, manakala payung terjun Gopal terbang 6 saat di udara. Bermaksud, payung terjun Bobo Boy yang besar terbang lebih lama di udara berbanding payung terjun Gopal yang kecil. Maka, hipotesis Bobo Boy diterima, manakala hipotesis Gopal ditolak. Ini adalah dinamakan sebagai hipotesis. Hipotesis juga boleh tulis dalam bentuk ayat seperti ini. Jika payung terjun lebih besar, maka masa penerbangan di udara lebih lama. Jika payung terjun lebih kecil, maka masa penerbangan di udara lebih singkat. Ini adalah cara untuk menulis hipotesis di dalam penyiasatan. Baiklah murid-murid, seterusnya kemahiran proses sains yang ke-12 ialah mengeksperimen.
Kemahiran mengeksperimen ialah kemahiran murid-murid melaksanakan eksperimen. Sebelum murid-murid melaksanakan eksperimen, murid-murid perlulah merancang terlebih dahulu. Dalam kemahiran mengeksperimen ini, murid-murid perlulah banyak bertanyakan soalan ataupun mencetuskan idea pemikiran inquiry dalam diri murid-murid. Antara soalan-soalan yang perlu tanya ialah payung terjun. Sebagai contoh, eksperimen payung terjun oleh Gopal dan Bobo Boy ini. Antara soalan-soalan yang boleh ditanya dalam eksperimen ini ialah payung terjun manakah terbang paling lama di udara? Apakah yang diubah dan apakah yang diperhatikan dalam eksperimen ini? Apakah alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen ini? Bagaimanakah langkah-langkah untuk melaksanakan eksperimen ini? Apakah hasil keputusan eksperimen ini? Dan apakah yang saya pelajari daripada eksperimen ini? Soalan-soalan inilah yang akan membantu murid-murid melaksanakan kemahiran mengeksperimen. Mengeksperimen ialah proses yang melibatkan perancangan, pelaksanaan dan membuat rumusan untuk menguji hipotesis murid-murid tadi. Di dalam eksperimen ada 3 elemen penting, iaitu merancang eksperimen, murid-murid mengetahui apakah masalah ataupun penyataan masalah bagi eksperimen tersebut, pemboleh ubah, hipotesis, alat radas dan bahan. Seterusnya, elemen kedua ialah melaksanakan eksperimen, iaitu murid-murid menyenaraikan langkah-langkah eksperimen tersebut, merekod keputusan dan mentafsir data. Dan yang ketiga, murid-murid membuat rumusan atau membuat kesimpulan. Ini adalah 3 perkara penting semasa melakukan eksperimen. Baiklah murid-murid, untuk lebih memahami tentang kemahiran eksperimen ini, murid-murid perlulah melaksanakan program expert science ini, iaitu murid-murid perlulah melaksanakan eksperimen payung terjun. Mari kita saksikan video untuk cara melaksanakan eksperimen payung terjun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu sediakan video untuk melaksanakan tugasan kedua PDPR minggu ini, iaitu menghasilkan payung terjun. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Okey, jadi kamu perlu hasilkan 2 payung terjun ya, payung terjun besar dan payung terjun kecil. Okey, jadi kita perlukan 2 plastik lah. Okey, ini bahan-bahannya. Ini adalah kad figura ataupun cardboard yang digunakan sebagai pemberat. Okey, pemberat juga perlukan 2 yang sama saiz. Pinggan pun perlukan 2, satu pinggan besar, satu pinggan kecil. Okey. Okey, langkah pertama kamu potong plastik. Okey, mengikut ukuran pinggan. Okey, pinggan besar dahulu. Okey. Okey, kemudian lipatkan sebanyak 3 kali. Okey. Bulatan ni kamu potong tadi lipat 3 kali, 1, 2, okey, dan 3. Okey. Kamu akan nampak garisan, dan bila garisan inilah kamu akan gunakan untuk membuat lubang nanti. Bermaksudnya ada lebih kurang 8 lubang yang kamu perlu hasilkan nanti. Okey, buatkan satu, tucuk dulu dengan jarum untuk kamu tandakan dengan di mana kamu nak letakkan pita pelekat tersebut. Okey, kemudian dah buat lubang, masukkan tampalkan pita pelekat. Okey, pada setiap lubang yang kamu hasilkan tadi. Kemudian ambil sekali lagi jarum dan cucuk di atas pita pelekat tersebut. Ini untuk mengelakkan payung terjun kamu tu terkoyak bila kamu ikat menggunakan benang nanti. Okey, buatkan semua sekali lebih kurang 8 lubang. Kemudian ambil benang, potong benang dengan sama panjang, lebih kurang 50 cm, ukur 50. Okey, kamu juga perlu menghasilkan 8 benang untuk payung terjun kecil. Bermaksud ada 16 helai benang kamu boleh hasilkan. Kemudian kamu ikatkan pada lubang yang kamu hasilkan tadi. Okey, ikat kemas-kemas.
Okey, dah selesai untuk mengikat benang. Okey, kemudian kamu ambil selotip dan kamu ikatkan di tengah-tengah benang tersebut untuk kamu masukkan kepada cardboard. Okey. Cardboard tersebut kamu boleh ikat pada cardboard tersebut dijadikan sebagai pemberat. Okey, kamu ulang langkah yang sama dengan menggunakan pinggan yang kecil, bermaksud payung terjun kamu akan jadi lebih kecil. Okey, itu adalah langkah-langkah cara untuk menghasilkan payung terjun. Kamu uji dan kamu ukur masa payung terjun itu terbang. Okey, seperti ini. Lambungkan dulu payung terjun yang besar, kemudian kamu lambung pula payung terjun yang kecil. Okey. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, setelah menyaksikan video tadi, murid-murid perlulah melaksanakan program Expert Science ini dan melengkapkan laporan eksperimen ini. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan dalam eksperimen yang murid laksanakan ini? Dan apakah hipotesis eksperimen murid-murid ini? Kemudian, murid-murid perlulah menyatakan keputusan eksperimen murid-murid. Berapakah masa penerbangan bagi saiz payung yang besar dan yang kecil? Seterusnya, murid-murid menjawab soalan berkaitan dengan eksperimen payung terjun ini. Iaitu, pertama, apakah tujuan eksperimen ini? Yang kedua, payung terjun manakah terbang lebih lama di udara? Yang ketiga, berdasarkan jawapan kamu di B, berikan sebab. Dan yang keempat, ramalkan masa penerbangan jika saiz payung terjun lebih besar digunakan. Dan yang terakhir, murid-murid perlu membuat kesimpulan. Apakah kesimpulan eksperimen murid-murid ini? Dan murid menyatakan sama ada hipotesis murid-murid diterima atau ditolak. Baiklah murid-murid, ini adalah tugasan yang murid perlu laksanakan pada PDPR kali ini. Sekian dahulu. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.